Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menyambung kembali tajuk yang kita bincangkan minggu lepas, perincian ataupun at-tafsil, perincian, huraian tentang apa yang patut hadir dalam hati pada setiap rukun dan syarat dari bacaan serta gerakan dalam solat, iaitu apa yang sepatutnya kita buat, hak kita boleh rasa, yang kita boleh bawa dalam jiwa kita bila kita baca, bila kita buat sesuatu. Dan kita telah bincang beberapa perkara yang disentuh oleh penulis sampai muka surat 50 tu, iaitu menghadap, ketika menghadap kiblat, kita punya syuur, perasaan kita, apa yang perlu kita bayangkan. Maknanya kita lupakan yang lain, kita hanya tawajuh menghadap kepada Allah dan lupa kepada yang lain. Bila kita bertakbir, maka hati kita merasai akan kebesaran Allah. Tidak hanya menyebut Allahu Akbar, tetapi hati juga merasai bahawa Allah dialah yang Akbar, Maha Besar. Maka segala urusan yang lain selain daripada urusan Allah adalah dianggap kecil belaka. Bila mari rasa gitu. Sebaiknya seawal kita mendengar azan lagi lah. Disebut, kita baca minggu lepas, bila mendengar azan seolah-olah kita mendengar suara tiupan sangkakala yang seorang tu rasa dah seperti dah kiamat. Baik, berikutnya, bila kamu membaca ta'awuz maknanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum kita memulakan bacaan surah Fatihah, kita disunatkan membaca ta'awuz ataupun isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibaca perlahan. Kita baca, maka sedarilah bahawa isti'azah adalah berlindung kepada Allah, mencari perlindungan dengan Allah, berlindung dengan Allah daripada gangguan, bisikan, godaan syaitan. Bila kamu tidak berlindung dengan hatimu, maka ucapanmu itu sia-sia. Kalau hanya sebut pada lidah, tetapi kesungguhan dalam hati untuk sungguh-sungguh bergantung harap kepada Allah supaya terlindung jauh daripada syaitan, maka perlindungan itu tidak akan tercapai. Maknanya kita kena minta sungguh-sungguh. A'udzubillahi minasyaitonir. Sebab tu dah kita disuruh untuk sentiasa berta'awuz, bukan sahaja masa nak baca surah Fatihah atau baca Quran. Allah Ta'ala suruh kita berlindung dengannya daripada syaitan apabila terasa oleh kita berlaku gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap kali kita nak baca Quran, kita dianjurkan, diharuskan, disunatkan untuk baca a'udzubillah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apabila kamu membaca Quran, apabila kamu sudah betul-betul mahu membaca Quran, maka berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Sesungguhnya dia tidak ada kuasa untuk menguasai orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang sentiasa bertawakal, berserah kepada Allah. Ataupun disebut dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim.
Dan adapun bila kamu merasakan kamu diganggu, kacau oleh syaitan dengan suatu nazun, gangguan. Bila syaitan mari kacau, kita boleh rasa, maka fasta'iz, berlindunglah dengan Allah. Berlindung dengan Allah, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, dan yang seumpamanya dah. Dari segi sirah ataupun bentuk-bentuk ta'awuz yang membawa maksud minta berlindung dengan Allah daripada gangguan syaitan untuk kita, dan dalam situasi yang lain juga boleh untuk orang lain. Untuk orang lain kita minta perlindungan kepada Allah supaya anak kita, cucu kita, ahli keluarga kita dijauhkan daripada syaitan. Sebagaimana Hanah ibu kepada Maryam, ketika dia melahirkan Maryam, dia kata apa dia? Inni u'izuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Inni u'izuha, sesungguhnya aku mahu lindungi ia, si anak ini, dan juga zuriatnya daripada syaitan yang dirjam. Dia minta kepada Allah supaya anak dia dijauhi daripada gangguan syaitan. Baik, maka berusahalah memahami makna apa yang kamu baca. Berusaha untuk faham apa yang dibaca. Hadirkan hatimu dengan penuh pemahaman terhadap firman Allah. Cuma dia tak sebut sini bismillah, basmalah, tapi selepas ta'awuz kita membaca basmalah, dan kita boleh merasai sifat rahmat kasih sayang Allah melalui bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Nabi dia dalam solat, bila baca Quran, dia akan baca dengan mad, dia akan panjang. Madda yamuddu qira'atahu. Sebagaimana dikhabarkan oleh Anas, oleh Aisyah, Ummu Salamah yang lain-lain, Nabi akan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak kata bismillahirrahmanirrahim. Jadi mat pada mat asli itu dicukupkan dua harakat. Maka apabila kita membaca surah Fatihah daripada alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka resapilah, cubalah resapkan akan kelembutan Allah pada firman-Nya Ar-Rahmanir Rahim. Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kenapa tidak dipilih nama-nama yang lain, tapi dia ambil nama Ar-Rahman Ar-Rahim? Tak dikata Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Aziz ataupun sebagainya lah, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim. Sama ada kita sedar atau tak sedar, sama ada kita tahu tak tahu, sebenarnya apabila kita solat dan kita membaca surah Fatihah, Allah Ta'ala membalas bacaan kita. Dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, man shalla salatan lam yuqra fiha bi ummil Quran fahiya khidajun. Sesiapa yang salat yang tidaklah dibaca dalamnya dengan ummul Quran, ini surah Fatihah, maka solat itu dianggap cacat lah, atau dianggap tidak sempurna. Fahiya khidajun ghair tamam, dianggap cacat dan tidak sempurna. Sehingga Nabi beritahu kepada Abu Hurairah, katanya, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman di dalam hadis qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini, fanisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Aku bahagikan salat antara aku dengan hamba-ku dengan nisfaini, dua bahagian. Satu bahagian separuh daripadanya untukku dan separuh daripadanya untuk hamba-ku. Maksud separuh di sini dari sudut ada permintaan, ada jawapan bagi permintaan. Kita minta, sebab dalam solat dia ada doa. Kita baca Fatihah, ada bahagian disebut doa dalam bentuk as-sana', kita memuji Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahirabbil alamin. Ada dalam bentuk kita doa dalam bentuk talab, kita minta.
Minta apa dia? Minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Iaitu apabila si hamba itu berkata alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulullahu azza wa jal, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Apabila si hamba itu dalam salatnya membaca ar-rahman ar-rahim, yaqulullahu azza wa jal, asna alayya abdi, hambaku telah menambahkan lagi pujian kepadaku. Hamidan itu puji dah. Asna yusni as-sana'u, pujian, menambahkan lagi pujian dan sanjungan ke atasku. Apabila si hamba itu membaca maliki yaumiddin, yaqulullahu azza wa jal, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku kerana dia mengetahui akulah penguasa pada hari pembalasan. Dan apabila si hamba itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu yaqulullah, lalu Allah Ta'ala berkata hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini adalah antaraku dan hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ini adalah antaraku dengan hambaku. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Maknanya seorang hamba, kedudukan dia dengan Allah bergantung kepada dia punya tumpuan hidup hanya untuk ibadat dan hanya untuk minta pertolongan kepada Allah. Ibadat dan isti'anah. Dan apabila si hamba itu berkata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, siapa habilah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaqulullah, maka Allah Ta'ala berkata fahaula'i li 'abdi, semua doa-doa hak dia baca ni, hak dia minta ni adalah untuk kebaikannya dan bagi hambaku wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Sebab tu dalam Quran surah yang paling azam, paling besar, paling agung adalah surah Fatihah. Surah Fatihah. Ayat yang paling hebat ayat kursi. Surah yang paling panjang surah Baqarah. Tapi orang kita surah yang paling diminati surah Yasin. Surah yang paling hebat surah Fatihah. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dalam At-Tibbun Nabawi menyebut dia demam ketika dia berada di Mekah, lalu dia telah ruqyah, rawat diri dia dengan mengulang-ulang bacaan surah Fatihah. Surah Fatihah. Kita kata surah Fatihah aja, kita jah. Sebab Fatihah ni mudah-mudah 7 ayat. Siapa-siapa boleh baca. As-sab'ul mathani wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Kami berikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang maha agung. 7 ayat tu surah Fatihah. Tapi walaupun 7 ayat, tapi surah Fatihah ni surah yang hebat. Daripada dulu, sekarang dan sampailah kiamat, setiap kali solat maka kita baca surah Fatihah pada setiap rakaat. Ini adalah sesuatu yang tetap, tak berubah. Tak akan timbul satu masa nanti orang tukar setiap rakaat baca kuliah ke ara'aital ladzi ke, tak, tetap dengan surah Fatihah sebagai surah yang mesti dibaca pada setiap rakaat. Baik, demikian seterusnya apa yang anda baca. Baik, kemudian dia kata kami meriwayatkan dari Zurarah bin Aufa bahawa dia membaca dalam salatnya surah Al-Muddathir. Surah Muddathir, baca daripada awal lah. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ra tu kena tarkib belaka tu. Ya ayyuhal muddathir, fir bukan fir. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bukan fatahhir, tarqiqur ra, sebab al-harful ladzi qablahu, huruf yang sebelum akhir itu adalah kasrah, huruf bagi bawah. Jadi kena baca dengan tarqiqur ra nipis. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Barulah siapa fa idza nuqira fin naqur, apabila ditiup sangkakala. Hak menariknya ayat ni sebut fa idza nuqira, dalam ayat lain nufikha
fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum, apabila ditiup sangkakala nufikha nukira. Ini Quran dia mari dengan uslub berbeza, menggambarkan kepelbagaian situasi yang berlaku ketika tiup sangkakala. Dia mari dengan bentuk wajah, tiup tu tiup lah, tapi dia berlaku dalam bentuk uslub. Maka dia mari sini dengan fa idza nukira finna qur'annakum, merujuk kepada asur, tiupan yang ditiup oleh Israfil. Zurarah bin Aufa bila dia baca ayat ni, tak tahulah dia berasa pada mana, tersungkur, kharra, terus mayit, menjadi mayat, mati, kerana terasa gerung olehnya ayat tu. Hal ini tidak lain kecuali kerana dia membayangkan kondisi ataupun kedudukan pada masa itu, maka akibatnya dia pun meninggal saat itu juga. Ini suatu cerita yang sangat menakjubkan, sangat ajaib. Orang yang baca Quran dia boleh menghayati, berasa sungguh-sungguh. Sebab tu kita kena mujahadah, kena sungguh. Biar kita baca, kita berasa, biar mari sungguh. Kalau hati kita kerah ataupun jiwa kita ni banyak dikongkong oleh nafsu dan dunia, payah nak serah tu, nak mari. Paling tidak pun kalau kita dengar mungkin bacaan daripada orang lain yang membawa kepada esak tangis, ngisok nak teriak, kita perasa nak teriak juga. Tapi kita sendiri nak mari tu rasa payah. Maka ini perlu kepada usaha. Sebenarnya untuk membina jiwa yang lembut ni bukan payah pun, cuma perlu kepada usaha untuk supaya hati itu lembut. Abu Bakar As-Siddiq bila masa Nabi sakit kan, diberitahu kepada Aisyah radhiyallahu anha, suruh ayah kamu menjadi imam menggantikan aku. Aisyah kata tak boleh, ayah aku seorang yang sangat lembut hatinya. Kalau dia baca Quran, ghalabahul buka, dia akan dikuasai oleh tangisan. Baca je, tuyuk dah. Sebab sangat menyentuh jiwanya. Ini terus jatuh, tersungkur dan mati sebab kerana terlalu takut kepada keadaan di hari kiamat. Rasakanlah tawaduk dalam rokokmu, rasa rendah diri. Kalau bukan kerana Allah, mungkin orang tu tidak akan buat begitu, tidak rokok, tidak sujud. Tapi sebenarnya di situlah kita boleh rasai ketenangan jiwa bila kita dapat melaksanakan perintah Allah dan dapat buat apa yang dia suruh. Tambahan kehinaan dalam sujudmu, tidak sujud sekadar sujud, tapi rasa hina, lemahnya kita, jahilnya kita, banyaknya dosa kita, kurangnya syukur kita, kurangnya ibadat kita, jauhnya kita dengan Allah. Biar rasa gitu. Dia duk rasa kita ni comel-comel saja. Ada kekurangan yang perlu kita hadirkan untuk kita bawa rasa zillah. Sebab tu ada hikmah kenapa Allah Ta'ala menciptakan manusia ni melakukan dosa, supaya dengan dosa orang itu akan rasa bersalah. Rasa bersalah yang menyebabkan dia bersungguh-sungguh untuk bertaubat, dan rasa hina diri. Rasa hina diri. Kalau seseorang tak bersalah pun tetap dia rasa dia seperti bersalah. Bersalah. Supaya seseorang tu sentiasa mengulang permintaan Rabbighfirli wa tub alayya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Allahumma gfirli dhanbi, Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri. Dan doa-doa yang seumpamanya, ya Allah ampunilah segala kesalahanku, kejahilanku, perbuatanku yang keterlaluan yang melampau. Doa ni bila kita baca, kita rasa kita ada buat salah dan memang kita bersalah, lalu marilah rasa tawaduk dan hina diri. Kerana kamu telah meletakkan jiwa pada tempatnya, kamu mengembalikan cabang kepada asalnya dengan bersujud di atas tanah di mana darinya kamu tercipta. Fahamilah makna zikir-zikir dengan penuh perasaan dan penghayatan. Fahami tidak sekadar boleh baca saja. Kita solat, yalah lama-lama kita solat. Mungkin peringkat awal dulu kita belajar sekadar untuk tahu bacaan dalam solat.
Lama kelamaan kita kena lebih tingkatkan lagi daripada sekadar tahu baca, kena tahu makna, faham pula makna apa yang dibaca, supaya boleh ikat hati kita dengan baca tadi, tidak lalai ke tempat lain. Ketahuilah bahawa menunaikan salat dengan syarat-syarat batin ini merupakan sebab bersihnya hati dari karak dan noda. Maknanya salat yang sempurna menjadi sebab kepada sucinya jiwa. Kita nak cuci jiwa bermula daripada kita berwuduk dan kita salat. Kan itu yang bila Nabi tanya Abu Hurairah berhubung dengan mathalus salawatil khams, perumpamaan salat 5 waktu seperti seorang yang mandi 5 kali di dalam sungai yang terletak depan rumah dia. Ara'aitum law anna nahram bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'. Apakah pandangan kamu sekiranya seseorang itu membersihkan dirinya di sebatang sungai yang terletak depan rumah dia, bukan sekali, 5 kali. Maksud 5 kali solat lah. Maka adakah masih tersisa, masih ada baki kekotoran? Tak ada adalah hak cuma hak seluk debu habis, hilang habis dah. Maka begitulah fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, Allah Taala hapuskan pada kamu semua kesalahan-kesalahan manusia melalui salat. Tapi dengan syarat salat yang sempurna lah. Tidak salat sekadar gitu-gitunya, ataupun sekadar orang tanya semaya dah kok, semaya dah. Tapi semaya tu mungkin banyak kekurangan, banyak cacat celah. Dari segi cepatnya, tak ada tamakninahnya, baca tak jelasnya, apa dia lagi. Masalah paling besar sekali adalah cepatlah, tak ada tamakninah dan juga tidak mengusahakan untuk khusyuk. Dan terciptanya cahaya-cahaya padanya yang dengannya seseorang hamba dapat menyingkap keagungan Tuhan yang disembahnya dan membuka rahsia-rahsianya. Maksud cahaya ni cahaya pada jiwa dan hatinya, sehingga terserlah pada batinnya keagungan Allah. Dia boleh melihat keagungan Allah dengan mata hatinya. Wa ma ya'qiluha illa al-alimun, dan tidaklah yang memahami akan perkara ini kecuali orang-orang yang berilmu. Al-alimun makna orang-orang yang tahu. Adapun orang yang menunaikan solat secara lahir, secara luaran sahaja, tanpa maknanya, tanpa memahami apa yang dia buat, kenapa dia rokok, kenapa dia sujud, apa yang dia baca, maka dia tidak akan melihat apa pun darinya. Sebaliknya dia mengingkari keberadaannya. Ini solat secara kulit sajalah, isi dalam itu tak ada. Apatah lagi kalau solat ni tidak khusyuk. Jadi kita kena, waktu kita belajar, kita dengar, menjadi satu tazkirah untuk kita muhasabah, untuk kita baiki kekurangan kita, supaya solat kita ni menjadi suatu mi'raj bagi ruh kita, seolah-olah ruh kita naik untuk merasai ketenangan apabila kita berada lebih dekat ruh tu dengan Allah. Baik, kita lihat berikutnya fasal pada menyatakan adab-adab yang berkaitan dengan salat Jumaat dan hari Jumaat. Ini khusus untuk hari Jumaat yang dikenali sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Banyaklah kalau kita buka adalah kitab-kitab fiqh berkenaan dengan bab menyatakan salat Jumaat, ada juga disebut berhubung dengan adab berkaitan dengan hari Jumaat dan salat Jumaat itu sendiri. Perkara ini bukan perkara yang kecil, ini perkara yang besar. Ada setengah orang dia kata, tak apa, tak pergi Jumaat pun jangan sampai 3 kali je. Ini alasan orang yang jahil lah, orang yang tidak tahu. Solat Jumaat tak lewat sendiri. Dia mesti solat berjemaah. Kalau solat zuhur, orang yang tertinggal terlepas solat zuhur, mungkin tidur ke mungkin apa, dia boleh solat sendiri, tapi kuranglah pahala. Tapi solat Jumaat asalnya tidak ada sendiri, dia mesti berjemaah. Seseorang yang terlepas solat Jumaat, maka dia hanya solat zuhur. Asalnya solat Jumaat, cuma dia ambil kira waktu tu waktu zuhur, maka dia ada hukum-hukum yang khusus. Baik, adab yang pertama ialah hendaknya bersiap-siap
sejak dari hari Khamis lagi, dan malam Jumaat. Dia punya persediaannya dengan membersihkan diri, mencuci baju kalau belum ada pakaian yang bersih untuk dipakai esok. Sebab hari Jumaat kita pergi masjid mesti dalam keadaan bersih, bukan sahaja bersih pada badan, bersih juga pada pakaian. Mandi saja tapi baju-baju hak 2-3 hari lepas, mungkin bang mengganggu orang lain. Kita kata tak pedas, hidung kita tak pedas tahun ni, orang lain juga cakap dengannya hidung. Jadi tak boleh lah. Pastikan baju kita tu bersih dan tidak ada apa-apa bau yang menyusahkan orang lain, dan menyiapkan segala keperluan, kebutuhannya perlu, hak yang perlu pada hari itulah. Maknanya kita kena sedia daripada awal lagi. Baik. Kemudian mandi sunat pada hari itu. Mandi sunat ni mandi yang sangat digalakkan. Ghuslu yaumil jum'ah wajib ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumaat dianggap wajib bagi orang yang telah baligh. Wajib di sini bukan mana hukum mandi wajib, bukan mandi mengangkat hadas besar, bukan mandi janabah. Merujuk kepada sangat-sangat perlu dilakukan oleh orang nak pergi ke masjid kena mandi. Tapi kalau seseorang tidak ada kesempatan, mungkin dia sibuk ataupun tak ada peluang, memadai dengan berwuduk lah. Tapi sebenarnya mandi itu jauh lebih baik, jauh lebih baik. Waktu utama untuk mandi adalah sesaat atau seketika sebelum berangkat pergi solat Jumaat. Sebab tujuan mandi bukan sekadar untuk mandi, tapi untuk pastikan badannya bersih dan tidak ada bau yang kurang menyenangkan ketika ke masjid. Kalau mandi awal dah tak jadi juga. Mandi awal pukul 9 pagi dia mandi. Lepas tu pergi situ, pergi sini, peluh pergi masjid. Lepas tu orang kata, kemana mandi sunat Jumaat? Mandi dah tadi. Tubuh ni peluh habis dah. Jadi sebaiknya mandi seketika, mungkin ialah sebelum nak berangkat ke masjid lah. Ataupun kalau nak pergi awal pun mandi awal, tapi lepas mandi terus ke masjid. Kemudian yang ketiga, menghias diri dengan membersihkan tubuh, memotong kuku. Kalau perlu potong kuku, siwak maknanya berus gigi, dan lain-lain sebagaimana yang sudah disebut dalam bahagian menghilangkan kotoran dalam bab taharah kita baca dulu. Jadi kita kena buat pada hari Jumaat. Memakai wangian, menggunakan pakaian terbaik yang dimiliki oleh seseorang. Tolong pesan kepada anak-anak kita nak pergi masjid hari Jumaat, jangan ada pakai t-shirt, tak sesuai. Pakai yang terbaik. Hak terbaik, hak dilihat munasabah. Kalau pakai yang simple nak pergi kedai itu tak apalah. Ni sebab kita nak pergi masjid hari Jumaat. Biar kita rasa bahawa ia sesuatu yang perlu diberi penekanan, diberi kesungguhan. Biar kita jadi orang yang berdisiplin. Kita pergi masjid pun ada disiplin juga. Dari sudut kalau etika berpakaian, pakaian yang dilihat sedak kelih lah. Kalau kata sedak kelih, tidak munasabah. Kalau budak pergi sekolah pakai uniform tapi baju dia tu yalah, soyak pada poket, tak apalah, tapi tak molek lah, gitu lah. Ataupun mungkin baju tu tidak digosok, memang tak dosa pun kalau kita pakai baju tak gosok pun, tapi apa tak kemas. Tapi bila kita ke masjid macam itulah, dia mesti dalam keadaan lebih kemas. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah, cantik, dan dia suka keindahan. Jadi kita boleh nilai, kalau kita pakai kemah gini-gini, maka itu lebih disukai di sisi Allah daripada yang tidak begitu. Kemudian yang keempat, berangkat awal waktu kepadanya dengan berjalan kaki sebaiknya lah. Tapi kalau jauh, sebaiknya berjalan kaki lah. Orang yang berangkat ke masjid hendaknya berjalan dengan tenang dan khusyuk. Berniat iktikaf di sana sampailah dia keluar daripadanya. Selama dia berada di situ, berjalan dengan tenang dan khusyuk, supaya siapa tu tidak rasa mengah, tidak rasa letih. Yang pentingnya khusyuk. Khusyuk maknanya menjaga pandangan, menjaga percakapan,
dan tingkah laku yang lebih sopan. Yang kelima, hendaknya tidak melangkahi pundak ataupun bahu orang-orang yang berada di masjid. Mungkin dia main lewat sikit, nampak penuh dah, nampak depan ada kuasa, dia pun gak atas belakang orang. Itu tak boleh lah. Itu dianggap telah menyakiti orang lain. Pernah berlaku zaman Nabi, seorang lelaki yang masuk ke masjid dan melakukan begitu. Nabi kata, ijlis faqad adzaita, duduk, kamu telah menyakiti orang lain dengan perbuatan kamu melangkahi bahu orang lain. Setara tu Nabi royak. Tapi cuba pergi Mekah Madinah, ada lagi orang buat gitu dah. Kita tempat kita pun kita jumpa lah, tapi tempat lain kita akan jumpa dengan orang yang tabiat kasar, gak lakuh. Kita kata mari mana ni tabiat kasar, tapi macam itulah manusia ni. Kita kata kita tahu, tapi mungkin dia tak tahu. Dia hanya fikir dia. Baik, tidak boleh melangkah bahu orang lain dan tidak boleh memisahkan antara dua orang kecuali bila ada celah yang kosong. Kita pun tak tahu, dia mari 200 sekali duduk dekat, tiba-tiba kita we are here untuk dia perapat-perapat, dia buka sikit untuk kita duduk situ. Tak boleh, kena minta izin. Boleh jadi kawan ni mari sekali 200, tiba-tiba kita nak tafriq bainahuma, nak pisahkan antara keduanya, maka tidak dibolehkan berbuat begitu tanpa izinnya. Dan juga melangkah antara dua orang untuk mengisi tempat yang kosong tersebut, kecuali kita minta izin dengan baik. Sebaiknya kita naik, duduk dulu, tempat kosong tu tengok, lepas ni kalau ada peluang untuk pergi situ, pergilah. Hendaknya tidak melewati di depan orang yang sedang salat. Ini pun satu perkara yang besar juga. Mungkin orang sedang solat sunat, solat tahiyatul masjid, kita masuk, kita litah depan dia. Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Kalaulah orang yang melintas di hadapan orang yang solat tahu kesan daripada perbuatan dia tadi, sudah tentu dia berhenti tunggu kawan ni sudah semaya dulu, lebih baik bagi dia daripada terus dia melintas. Kalau dia tahu, lau ya'lam al-maru baina yadayil musalli, kalaulah orang yang melintas di hadapan orang yang salat ni tahu apa dia? Tahu akibat perbuatan dia yang salah tadi, litah depan orang semaya, sudah tentu baginya berhenti selama tempoh 40 tu boleh jadi 40 jam, 40 hari, 40 minggu. Itu nisbah kepada lama lah, makna lama. Lebih baik daripada dia melintasi, tunggu sebentar. Tak boleh, kecuali kalau wuduknya terbatal ketika salat fardu, maka dia boleh melintas depan jemaah, cuma tak boleh litah depan imamnya lah. Untuk salat fardu boleh litah kalau salatnya terbatal, rasa nak keluar angin, dia pun cepat-cepat keluar daripada masjid. Itu tak apa. Cuma tak boleh kalau melihat ada orang salat sunat, kita litah depan dia. Ataupun salat fardu dah berakhir, tiba-tiba di belakang ada makmum yang masbuk, yang belum selesai, berbaki mungkin 1 rakaat, 2 rakaat, kita ada depan ni lah orang nak tubik, maka cuba cari ruang yang lain supaya tidak litah depan dia. Litah depan dia tu dianggap satu kesalahan yang mungkin menyebabkan pahala solat kita kena potong pula tadi. Kurang ada situ. Kita mari masjid nak dapat pahala jemaah, tapi disebabkan kita litah depan orang solat, maka dipotong sikit. Tak tahulah sikit banyak, tapi kena potong. Ada hukuman atas kesalahan al-murur baina yadayil musalli, litah ataupun melalui depan orang yang solat. Kecuali kalau orang solat tu buat sutrah, serta ni ada penutup depan dia. Penutup dia buat apa-apalah, ada tanda dia letak depan dia, ada buku ke, ada penanda, maka kita di luar tu lah, di luar penanda. Yang ketujuh, berusaha mendapatkan saf yang pertama. Saf yang pertama ni kalau mari awal lah, kecuali bila melihat suatu kemungkaran atau mendengarnya, maka memilih tempat di belakang memiliki alasan yang dibenarkan. Tapi tak dapat dibayangkan mungkar yang macam mana ya. Berlaku kesalahan yang macam mana yang disebut mungkar ni. Maknanya kena usaha dapatkan saf yang pertama.
Sebab pahala orang saf pertama lebih banyak daripada saf yang kedua, yang kedua lebih banyak daripada saf yang ketiga. Lau ya'lamun nas ma fin nida was safil awal. Kalaulah manusia tahu kelebihan pahala kerana melaungkan azan dan solat pada saf yang pertama, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kemudian mereka tak ada peluang untuk berbuat begitu, sebab tukang azan tu bila tu ada dah orang hak khusus, kemudian orang hak solat depan pun ada dah orang lain, melainkan dengan cara dibuat undian. Nescaya mereka akan guna cara undian supaya boleh gilir-gilir. Pagi tadi demo ber, kaya tuan saya kawal pula, murid kaya orang lain pula. Itu ber. Hak solat saf pertama, kalau subuh tadi orang lain, nanti zuhur nanti buat undian, mengundi. Kecuali kalau orang yang diundi itu sepatutnya saf pertama, tiba-tiba tunggu masa dia tak mari juga. Itu salah dia. Tapi tidaklah siapa kena buat undian. Mana dari sudut pahala besarnya berada pada saf yang pertama. Dan adalah makruh untuk kita mendahulukan orang lain. Ada setengah orang itu semai-semai dah ada depan pakak baru tunjuk demo lagi. Biar demo lagi kawan-kawan sini tak apa dah. Adalah makruh untuk kita suruh orang lain pergi depan. Sepatutnya kita kena berlumba, tapi jangan sampai balah pula. Dia belakang nampak kau sudah depan balah. Aku dulu balah. Tapi kita kena berlumba untuk dapat lebih depan dah saf tu. Tapi kalau kita beri peluang kepada orang lain, tu dia anggap makruh. Dalam soal yang memberikan kebaikan bagi agama, kita kena dahulukan kita. Tapi dalam urusan dunia, dia anggap sikap yang tercela apabila kita mementingkan diri sendiri. Dalam bab pahala kita kena berus. Tapi mana-mana pahala kita boleh share, kita boleh kongsi, kita kongsilah. Tapi dah lekih macam ni tak boleh kongsi. Siapa hak dapat saf pertama dia. Orang hak lambat belakang lah. Baik. Seterusnya yang ke-8. Hendaknya menghentikan solat dan zikir manakala imam telah keluar menuju mimbar. Menyibukkan diri dengan menjawab muazzin, kemudian menyemak khutbah. Hendaknya menghentikan salat dan zikir ketika imam telah keluar menuju mimbar. Mana tak perlu dipanjangkan solat, sebab nak beri tumpuan kepada mendengar khutbah. Ada, cuma dalam kitab ni tak disebut, ada dalam perbahasan seperti dalam Sahih Fiqh Sunnah. Sebenarnya tidak dianjurkan adanya kuliah, adanya tazkirah sebelum Jumaat. Dalam tak ingat adalah hadis Nabi Daud ke? Tak apalah nanti yang sebut mula hadis tu. Adalah setengah masjid biasa sebelum Jumaat dia buat kuliah dulu. Mungkin kalau di mana-mana besar banyaklah, di Kuala Lumpur ni. Sebenarnya tidak dianjurkan. Zikir lebih digalakkan sebelum Jumaat adalah zikir secara fardian, sendirian. Masing-masing mari hak nak Allahumma salli ala Muhammad boleh, hak nak subhanallah subhanallah pun boleh, hak nak baca Quran pun boleh. Tapi kalau zikir dalam bentuk kuliah pun zikir juga, dia lebih bersifat umum. Tapi lebih baik zikir dalam bentuk amalan sendiri-sendiri. Sama ada seseorang nak bertasbih, bertahmid, bertakbir, berselawat, baca Quran apa, salat sunat, boleh dilakukan olehnya. Mana tidak digalakkan untuk diadakan kuliah, kecuali selepasnya, bukan sebelumnya. Tak apalah, tu kita sama minggu depan berhubung dengan tajuk tu. Kita nak ambil soal lagi. Hendaknya melaksanakan salat sunat ba'diyah Jumaat. Boleh dilakukan 2 rakaat, boleh juga 4 rakaat. Katanya boleh juga 6 rakaat. Amo tak pasti tu. Tapi hak adanya 2 dan 4. Mungkin maksud dia ni 2 apa dia? Semua sekali lah daripada dia mari tadi seseorang tu solat tahiyatul masjid. Sebab solat Jumaat ni tidak ada solat qabliyah asalnya. Sebab zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan Jumaat hanya sekali.
Azan Jumaat hanya sekali. Hak dua kali itu berlaku zaman Khalifah Uthman bin Affan atas keperluan untuk panggil orang hak duk kedai supaya cepat-cepat mari Jumaat. Itu pun azan pertama sebelum masuk waktu. Azan kedua setelah masuk waktu, dan terus selepas azan imam naik atas mimbar baca khutbah. Kita lah ni pun dua kali juga, tapi dua tu hak pertama masuk waktu, hak kedua baru nak baca khutbah. Zaman Sayyidina Uthman yang pertama setelah yang pertama sebelum masuk waktu. Sekitar mungkin setengah jam ke 1 jam ke, dan bukan diazan ke masjid. Zaman Khalifah Uthman bin Affan diazankan di kawasan pasar apa sebut dalam hadis tu, di Zawra, pasar Zawra, satu lokasi tempat yang sibuk di Madinah. Tujuannya untuk mengingatkan orang-orang yang masih leka di pasar supaya bersiap awal-awal untuk ke masjid pada hari Jumaat. Kemudian bila masuk waktu, barulah muazzin tu bila bel azan, imam naik atas mimbar dan terus khutbah. Jadi ruang waktu untuk kata bangun sembahyang sunat tu memang tak ada. Hak berlaku zaman sahabat. Walaupun ada pandangan kedua mengatakan azan 2 kali Jumaat ni berlaku zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi dari segi tindakan sebegitu, maknanya ruang untuk solat qabliyah memang tak ada. Jadi kalau nak solat boleh, solat sunat mutlak. Solat sunat saja. Kalau orang baru sapa solat sunat tahiyatul masjid. Ataupun kalau tak saya sembahyang sunat pun tak apa juga. Sebab asalnya la yusra', asalnya tak ada. Hak adanya solat sunat ba'diyah Jumaat. Hak asalnya, hak ba'diyah tu memang ada, sama ada 2 atau 4. 2 biasa Nabi buat di masjid. Kalau 4 biasa, kalau Aisyah kata dia balik buat di rumah. Dua-dua cara kita boleh pilih. Baik. Ada soalan ke? Kita berhenti setakat tu. Ya. Tak boleh litah. Orang duk buat kita litah depan dia. Ya, memang mengganggu dah. Dia larang melitas di hadapan orang solat tadi sebab takut berlaku izaj atau tashwish, berlaku gangguan kepada orang solat. Dan gangguan tu tak semestinya melintas di hadapan dia solat, tempat dia solat. Berbuah kecek derah dalam masjid, orang lain dengar, itu pun termasuk tashwish jugalah, gangguan juga. Bahkan dalam solat sekalipun kita tidak dibenarkan menyaringkan bacaan sesama kita. Memang Nabi lagi la yajhar ba'dukum ala qiraati ba'd, janganlah seseorang menyaringkan bacaannya di atas bacaan orang lain, sebab seseorang itu sedang bermunajat dengan Tuhannya. Cukuplah dibaca untuk didengar olehnya sahaja. Kalau sama-sama orang tengah semaya pun dia kena baca qahar, apatah lagi dia di luar solat. Aku sudah dah ikut aku nak buah pula dengar orang dia tak sudah lagi. Jadi hak tu mimbabi aula, dari segi hak lebih utama dilarang lah. Memang tak boleh lah. Jadi orang hak buat tu memang orang tak tahu adab lah. Tak tahu adab berada dalam masjid untuk menjaga kemaslahatan orang yang masih solat. Ya. Ya. Penanda macam mana kita buat? Garis antara satu sah tu. Dia syarat antara orang solat dengan penanda ni mesti muakhiratul rahal dengan kadar seperti tempat yang diletakkan di belakang. Kalau unta hak dijadikan tempat, unta hak dijadikan apa, orang bermusafir jauh ni atas gedung atas tu dia ada satu bekas tempat letak. Dia punya jarak dia taklah jauh sangat, tapi sekurang-kurangnya dia kena ada sesuatu yang dijadikan sutrah, penghadang yang bila orang lalu dia boleh
boleh cek lah, boleh kena. Tapi kalau uruf kita garis soft ni, nak kata macam mana ya? Adakah jaraknya sama dengan muakhiratul rahal? Macam mana? Mungkin dua rasa, terlebih sikit. Kalau so ni masih dikira dekat. Sebab dia segi jarak tu dia melihat kepada ukuran kita. Mungkin sejadah tempat lain dia jarak dia lebih dekat, mungkin ada lebih jauh. Tapi ukuran disebut dalam hadis berhubung dengan kedudukan jarak tadi adalah muakhiratul rahal. Satu bekah hak diletak di belakang kenderaan yang dijadikan kenderaan untuk jalan jauh, untuk nak berapa hasta, berapa jekal. Tapi pada pandangan saya lah, kalau antara satu kapek satu sah ni masih dikira dekat lagi, dia kena jauh sikit lagi. Cuma kita kena lebih beringat lah masa kita nak melintah tu, supaya tidak terlintah dari hadapan orang yang solat. Tunggu seketika, ataupun cari. Sebab tu penting juga hari kita solat, kalau kita nampak soft yang depan ni penuh, kita soft belakang tak ada ruang, dekat ada tepi, kita pun epek juga ada tepi tu. Sepatutnya tepi tu kena biar ada sedikit lorong kecemasan. Sebab highway juga lorong kecemasan ni, cuma kalau orang sudah awal makmum yang muafiq ni, dia nak tubik cepat, kita hadap belakang ni, so kita dah ada ruang untuk dia lalu ke tepi tu. Tepi ada pintu kat tepi kat. Tapi kalau kita guna habis space tu, seolah-olah kita dah menutup dorong kecemasan untuk makmum muafiq yang nak keluar awal. Kita duduk belakang makmum masbuk ni, sesuai atau tidak istilah lorong kecemasan atas kita lah. Biasa jalan raya, jalan besar kan dia ada lorong kecemasan. Gitulah, maknanya sebagai persediaan. Kok ada orang nak tubik awal, mungkin kita tak tahu, dia ada keunzuran. Jadi nyanyi ke dia lah, dia nak tunggu, dia nak cepat ya. Tapi kalau litah pula takut, bagus juga bila kita baca gini, boleh sekanya kita boleh faham bahawa jangan terlalu itulah, ada ruang untuk membolehkan orang lain keluar kalau dia berhajat untuk keluar. Tak ada dah. Ada lagi. Kalau ikut mazhab Syafi'i, pandangan Imam Syafi'i sendiri, dia lebih menyukai bahawa azan Jumaat dilakukan sekali. Itu yang dinyatakan dalam Al-Um. Dia lebih menyukai bahawa apa yang diamalkan di zaman Nabi SAW itu diamalkan oleh umat Islam. Itu lebih baik. Cuma kita mengambil praktikal amalan yang dibuat oleh Khalifah Uthman bin Affan 2 kali, tapi soal 2 kali tu dah dari segi approach-nya berbeza. Zaman Uthman bin Affan, azan pertama sebelum masuk waktu, azan kedua masuk waktu. Kita azan pertama masuk waktu, azan kedua masa nak baca khutbah. Itu je lah. Itu hak betul. Madinah Mekah hak pertama sebelum masuk waktu. Kita tahu dah memang begitu. Dah memang tahu, tapi dia payahlah kita nak kata. Sebab kalau pihak yang ada authority dia fikir benda ni tak apalah, buat apa sekali pun tak ada masalah. Tapi bila kita ada sedikit kesungguhan untuk lebih mengikuti cara hak pernah dibuat zaman Nabi, zaman sahabat, kita rasa lebih lagi. Tapi sebenarnya bukanlah satu kesan yang besar pun, tak ada itu. Tidak kata menjejah ke pahala Jumaat ke batal sah, tak ada. Tapi cuma dari segi syu'ur perasaan kita, begini caranya, kita rasa lebih itu lagi.
Mungkin orang atas rasa tak perlu diubah, dia kata. Mungkin setengah orang kata di atas masing-masing cara berfikir orang. Macam semaya raya lah, mungkin setengah kata tak apalah buat masjid pun tak apa. Tapi sunnah Nabi nya solat air raya di kawasan padang, kawasan terbuka. Sebab kita nak pergi pun mai habis budak-budak orang Tino hok boleh semaya tak boleh semaya mai belaka. Tapi kalau masjid ni banyak perkara lain hok perlu diambil kira. Tapi semaya masjid pun sah juga dari segi fiqh. Jadi persoalan bukan dari segi sah atau tidak, dari segi untuk menjadikan apa yang kita buat tu itulah yang pernah dibuat di zaman-zaman terawal dulu. Itu je lah. Tapi tak boleh kita nak ubah suka-suka macam seperti tadi azan 2 kali tu kita nak buat, tak boleh. Dia takut timbul banyak salah faham apa gini-gini. Tidak semua orang boleh memahami perkara ini dengan itu. Kadang-kadang orang tak setuju pula, dia akan menimbulkan fitnah pula. Itu bahaya lah. Jadi banyak gok-gak pula kok lain. Jadi banyak gok-gak kita kena lebih ihtiyati, lebih beringat lagi. InsyaAllah kita sambung. Ada lagi ya. Ya. Tidak kata soal pahala apa tu, itu di sisi Allah. Sebab Al-Imam Abu Syamah dalam kitab Al-Ba'ith fi Inkar al-Bina' wal Hawadith, memang akhir sekali dalam kitab tu dia menyenaraikan bahawa sunat qabliyah Jumaat sesuatu yang min muhdatsatil umur, suatu urusan baru yang asalnya tidak ada sebelumnya. Cuma soal pahala tu kita nak kata apa tak boleh lah, tu di sisi Allah. Cuma apabila dia mari atas nama niat sunat qabliyah, maka ianya la yushra', tidak disyariatkan atas nama tu. Walaupun solat sunat dia mari atas nama tu. Kalau kita solat sunat, ada solat sunat tu sebelum Jumaat, solat Jumaat yang bukan selepas Jumaat, sebelum Jumaat, maka asalnya ia sesuatu yang la yushra', tidak disyariatkan. Soal ada atau tak apa ada tu payah nak ya. Ya. Kalau nak kata tidak sunat, tidak disunatkan. Bila tidak disyariatkan, mana la yustahab. Sebab Syekh Atiyah Muhammad Salim dalam satu tulisan dia berhubungan dengan wasaya ar-rasul, bila dia memperkatakan soal nawafil, semai-semai sunat termasuklah sunat ba'diyah, maka dia kata nasihati litullabil ilmi, nasihat aku kepada orang yang menuntut ilmu, sesiapa yang tahu bahawa solat sunat qabliyah Jumaat tidak ada, maka tak perlu dia buat. Tetapi kalau dia melihat orang lain yang tak tahu buat, maka tidak perlu dia melarangnya. Orang lain hok nak buat, dia tak tahu, dia nak buat tak apa, dia kata. Tapi ada pun orang yang dah tahu bahawa benda tu tak ada, maka tak perlu dia buat. Tak perlu dia buat. Jadi pandangan dia tu lebih terbuka lah. Nak buat tak usah buat, sudah. Jadi tak timbul soal orang tak buat, dari orang buat pasal demo tak buat ni, demo ni pasal mana pula ni, orang semaya belakang demo duk cakap. Jadi masing-masing dia ada pilihan dia nak pilih. Ya, Pak I. Ya. Ita wis maya. Pak, duk litah. Semaya di pipi. Itu memang salah orang solat. Dia tak boleh solat sunat di tempat yang menjadi laluan orang. Tak boleh. Sebab dia anggap dia buat satu perangkap. Dia dah lalu tempat orang lalu. Tak ada tempat lain orang nak tubik. Nanti nak tunggu dia habis sembahyang sunat, orang nak tubik tu sirah queue panjang beratur. Berapa panjang ni tak ada orang sembahyang sunat, tak sudah lagi, tak boleh. Itu sesuatu yang dianggap menyalahi etika solat sunat dalam masjid, bila kita solat di tempat yang menjadi laluan orang nak keluar masuk. Ya. Akhir dia deh. Insya-Allah. Bismillah. Doa masa khutbah.
Khutbah yang kedua. Tak perlu. Dia tak perlu angkat tangan, tak perlu. Dia doa dalam khutbah asalnya doa istighfar. Doa istighfar asalnya keutamaan istighfar untuk pemerintah, istighfar minta keampunan bagi pihak semua umat Islam lah. Bila istighfar kaedah disebut dalam hadis sahih Muslim ialah ni istighfar dalam khutbah. Dia ada doa ni, ada doa talak, ada doa sana, ada doa dah betul ibtihal, doa istighfar gini. Sebab tu Umarah bin Ruwaibah bin Umarah bila melihat seorang khalifah berdoa dalam khutbah ketika istighfar, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Antaranya lah hak dibaca. Dia akak gini. Kata Ruwaibah bin Umarah, qabbahallahu hataini al yadaini. Semoga Allah Taala memburuk kedua tangan orang ni. Biar buruk tanganmu. Dia kata bukan gini, ma hakadha yaqulu rasul, bukan begini cara Rasulullah buat gini. Bukan begini, gini. Jadi adapun kita sebagai jemaah, sebagai makmum hak dengar, kita hanya perlu bila yang dibaca tu doa, kita hanya sebut amin. Adapun raf'ul yadain dalam situasi tu la yutlab, la yushra', tak perlu. Sebab dia betul yang umum. Tapi kalau nak angkat tangan juga tu atas masing-masing lah. Biasanya doa ni gitulah. Tapi biasanya tak perlu lah. Boleh, tak ada masalah, boleh. Lebih baik selawat. Lebih baik. Sebab hari Jumaat memang kita digalakkan selawat. Bila ada perintah untuk sallu alaihi wasallimu taslima, ada fi'il amal situ, maka Allahumma salli ala Muhammad, tak ada masalah lah. Apa dia? La junaha alaih, tak menjadi kesalahan. Tak menjadi kesalahan untuk berbuat begitu atas keumuman perintah untuk berselawat. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.